kali ini kita akan belajar tentang subtopik yang terakhir ya dalam bab 1 iaitu 1.3 invensi dan inovasi dalam reka bentuk. So dalam invensi dan inovasi ni awak akan dapat iaitu yang pertama 1.3.1 iaitu definisi invensi dan inovasi. 1.3.2 aplikasikan prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk dan 1.3.3 invensi dan inovasi dalam reka bentuk terkini. Tetapi dekat sini kita mesti akan terfikir apa sebenarnya invensi dan inovasi. Jadi kita tengok sebenarnya invensi dan inovasi dalam reka bentuk ini adalah yang mana sesuatu produk diilhamkan melalui invensi dan inovasi dan kreativiti dalam mereka bentuk. So bila kita buat sesuatu rekaan produk, kita kena ambil kira nilai-nilai kemanusiaan dan tidak mendatangkan kemudaratan kepada manusia. Maksudnya bila buat sesuatu produk dah sedia ada ataupun sesuatu produk yang baru, kita kena ada nilai-nilai kemanusiaan. It's like macam sentimental value. Dan tidak mendatangkan kemudaratan, maksudnya macam tak ada kesan sampingan untuk orang yang akan menggunakannya ataupun tidak ada kesan dalam kehidupan kita lah. So ini adalah contoh reka bentuk terkini yang berinovasi. Contohnya siapa dah lamanya kita tak naik kapal terbang. Nampak ni kita ada Malaysia Airlines. Malaysia Airlines, nampak tak logo yang merah biru ni? Ini adalah yang mana inovasi logo diambil daripada bentuk layang-layang ataupun wow. Mesti awak rasa macam wow, baru tahu. Nampak? Okey, kemudian kita ada contoh reka bentuk yang berinovasi. Awak tahu tak sebenarnya pendrive, siapa pernah tengok pendrive? Pendrive ni orang yang buat dia, invent dia adalah orang Malaysia ya. Orang pertama yang membuat pendrive ni adalah Phua Ken Seng iaitu pada tahun 2000. Mesti terkejut kan? Macam wow, nampak? Ini adalah sesuatu kreativiti, invensi, inovasi yang diilhamkan untuk menyenangkan kehidupan kita. Okey, tapi kita akan tengok dulu definisi invensi dan inovasi. Pertama kita akan tengok definisi invensi. Invensi. Invensi ini adalah kaedah dan proses mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang baru serta belum pernah wujud. Maksudnya dia adalah satu kaedah dan proses untuk hasilkan sesuatu produk yang baru. Dia ni adalah produk yang tak pernah wujud. Dan tak pernah wujud lagi lah. Itu adalah invensi. Contohnya jam. Bukan jam. Radio. Invensi radio ni kan. Radio yang pertama dibuat oleh Marconi pada tahun 1901. Itu adalah invensi dia yang pertama untuk mencari frekuensi-frekuensi yang ada untuk dapatkan siaran-siaran radio. Invensi ini adalah penemuan melalui eksperimen, pengamatan sengaja ataupun tidak dengan melalui kajian. So kalau produk yang sedia ada itu lebih daripada 10 tahun, dia dah tak panggil invensi lagi dah. Dia maksudnya dia dah lama lah. Contoh invensi yang ada adalah komputer, radio, alatan untuk memasak. Dia adalah sesuatu produk yang belum pernah wujud. Itu adalah invensi. Okey? Cuba mesti awak macam apa barang benda yang tak pernah wujud? Tak pernah wujud, tak payah fikir. Dia adalah sesuatu yang baru. Mungkin awak akan buat sesuatu yang tak pernah lagi wujud tapi awak akan buat. Contohnya cikgu tak tahulah. Maybe apa dia? Pelekat gam ke apa-apa sahaja. Iaitu dilakukan melalui eksperimen. Tak buat eksperimen tak boleh. Tak boleh lah. Tiba-tiba cikgu saya ada buat satu produk. Ini adalah invensi saya. Macam mana awak tahu benda tu berguna? Awak buat eksperimen tak? Awak ada buat kajian tak? Nampak? Setiap produk yang kita buat kena melalui proses-proses tersebut. Itu adalah invensi. Kata kunci dia adalah belum pernah wujud.
Okey, inovasi. Inovasi ini adalah pengubahsuaian terhadap produk sedia ada supaya menjadi lebih baik, jimat, bertenaga, bermakna dan mesra pengguna. Okey, dekat sini definisi inovasi adalah pengubahsuaian produk yang sedia ada. Benda tu dah ada, kita upgradekan dia kepada sesuatu yang lebih baik. Contohnya TV model lama. Dulu cikgu tengok TV pakai TV kotak je ni. Berat. Kemudian kita dah ada TV model yang terbaru. TV plasma yang nipis. Nampak? Kemudian contoh yang lain, cikgu dulu pakai komputer lama yang ketek ni. Sekarang ni dah ada model yang baru, lagi nipis, lagi ringan dan mudah digunakan. Contoh produk yang lain juga adalah radio. Dulu radio pakai radio biasa yang boleh pegang tu kan. Sekarang ni dah ada app, app AirPod, earpod macam tu. Dulu okey sekarang yang terbarulah zaman-zaman awak ni kan. Dulu pakai earphone yang ada tali. Sekarang ni pakai earpod yang wireless, yang tak ada tali, mudah dibawa, tak payah nak simpan, nak serabut, nak putus ke, nampak? Itu adalah pengubahsuaian terhadap produk sedia ada. Okey. Cuba nanti awak bagi tahu cikgu 3 contoh inovasi yang awak pernah nampak. Okey, nanti cuba. Okey, sekarang kita akan pergi kepada aplikasi prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk. So, dekat sini terdapat pelbagai prinsip invensi, inovasi dan reka bentuk. Antara aplikasi prinsip ni kan, bila kita nak buat aplikasi ni maksudnya sebelum kita nak apply benda tu, kita kena ada prinsip-prinsip yang ada, kena ada yang pertama dia kena jimat tenaga. Kemudian dia akan menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui. Dengan yang ketiga, dia akan menjimatkan masa dalam membaiki kelemahan produk yang masih boleh diperbaharui. Maksud dia contoh minyak mungkin menjimatkan tenaga elektrik, menjimatkan tenaga apa lagi? Kinetik dan sebagainya. Penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui. Dan juga jimatkan masa. So, aplikasi prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya boleh dikategorikan dalam 5 bidang, iaitu yang pertama iaitu pertahanan, defense. Yang kedua adalah pendidikan. Yang ketiga kesihatan. Yang keempat pembuatan dan yang kelima adalah teknologi maklumat. Kita akan pergi satu persatu. Iaitu yang pertama, pertahanan. Okey, dekat pertahanan ini, keselamatan negara mestilah dijaga agar tidak diceroboh oleh anasir luar. So, dekat sini, invensi, inovasi dalam reka bentuk, dia memainkan peranan daripada segi pertahanan dalam persenjataan, komunikasi, perekodan dan juga pengawasan. Contohnya, kita ada invensi inovasi dari segi robot pengesan periuk api. Yang mana dia digunakan tanpa memudaratkan manusia. Okey, robot ni dia kesan periuk api. Kalau meletup, tak ada efek pula dekat orang. Kalau orang yang cari, siapa pernah tengok cerita apa tu ada satu cerita tu. Orang tu dia terperangkap dalam periuk api. So, kalau dia bergerak, dia akan meletup. So, kalau robot ni, dia akan mengesan dahulu. Kalau ada, dia akan bunyi bleeping lah sebelum dia ambil tindakan yang selanjutnya. Kalau orang dah pijak, tak boleh lah. Bila dah pijak je periuk api tu, dia tak boleh lepas dah. Sebab memang confirm dia akan meletup. Okey. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan ni terdapat pelbagai alat invensi, inovasi yang dibangunkan. Contohnya alatan untuk latihan amali, alatan sukan dan alatan tayangan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran. Macam cikgu sekarang ni. Awak tengok video cikgu. Lepas tu kita ada juga kamus digital. Kita ada latihan dalam bentuk quizzes, dalam bentuk Kahoot. Kita ada dalam bentuk Padlet. Nampak itu adalah sesuatu invensi dan inovasi yang dibangunkan untuk memudahkan awak waktu PDPR ni. Okey?
Kemudian kita ada kesihatan. Dari segi kesihatan pula, terdapat pelbagai jenis alatan kesihatan dan sokongan dihasilkan. Contohnya, aplikasi dari segi peranti pengukuran tekanan darah mudah alih, ada pelbagai jenis ubat-ubatan, ada peralatan pengukuran tahap kesihatan dan juga ini jam pengukur degupan jantung. Sekarang ni kalau orang pergi jogging, dia akan pakai jam ni. Jam ni ada kira kita punya nadi, kita punya tapak kaki kita dah lari berapa meter dah jalan, berapa ribu langkah kita dah jalan. Boleh tahu kita punya kolesterol. Itu adalah alatan invensi inovasi yang baru. Kemudian dari segi pelbagai jenis ubat-ubatan. Okey, ubat-ubatan dia diproses menggunakan mesin tau. Dia tak adanya orang doktor-doktor atau nurse-nurse ni ataupun ahli farmasis dia sumbat sendiri biji-biji dalam pil tu. Tak. Dia akan dites, dia membuat eksperimen terlebih dahulu kepada yang memerlukan and then barulah dia bagi dekat awak. Okey, kemudian kita ada dari segi pembuatan. Pembuatan ini adalah alatan atau bahan yang berubah untuk memenuhi citarasa pengguna. Contoh dia adalah pencetak 3D dengan pen 3D yang mana dia akan jimatkan masa untuk kita buat model. Okey, pencetak 3D ni kan dia kita boleh buat contohnya cikgu nak bentuk handphone, casing handphone. Kita dah design, kita boleh send design kita dalam pencetak 3D ni, dia akan hasilkanlah bentuk yang sama seperti yang kita design. Kalau pen 3D ni pula, awak boleh buat design ikut suka hati awak menggunakan tangan. Itu adalah pembuatan. Kemudian yang seterusnya adalah teknologi maklumat. Teknologi maklumat yang mana setiap hari akan ada sahaja perisian baharu yang dibangunkan. Okey, kalau awak nak tahu, setiap hari kita akan berhadapan dengan perisian-perisian yang baharu. Contohnya handphone lah, handphone. Handphone dia dalam masa 6 bulan akan ada keluaran yang baru. Kemudian laptop akan ada upgrade yang baru daripada Intel 1.3 kepada 1.5 ataupun kepada Ryzen 7. Itu adalah contoh-contoh inovasi yang dihasilkan sebab apa? Sebab data ataupun dokumen-dokumen yang kita simpan makin lama akan makin besar. Contohnya daripada megabyte sekarang dah jadi kepada gigabyte, daripada gigabyte akan jadi kepada 1 tera. Maklumat-maklumat tersebut akan sentiasa berubah-ubah dan bila kita nak simpan tu dia akan memakan ruang yang banyak lah. Contohnya sekarang ni orang tak simpan gambar dah dekat orang dah tak print gambar. Orang simpan gambar dekat memori, dekat Google Photo. Dekat situlah kita dapat tahu penggunaan telefon pintar ini bukan sahaja untuk komunikasi tetapi dapat melakukan pelbagai tugasan menggunakan internet. Internet is a very important thing sekarang ni. Tak ada tipulah kalau tak ada orang ni tak ada internet. Mesti dia akan ada desire nak juga dapatkan internet walaupun sedikit, walaupun mesti. Sebab apa? Sebab sekarang ni maklumat yang pertama kita akan dapat adalah melalui internet. Berita-berita sebelum keluar dekat TV akan dapat dahulu daripada internet. Nampak? Dia sampai dulu kepada kita berbanding media-media komunikasi yang lain. Sebab itu pentingnya aplikasi prinsip invensi dan inovasi ini dalam sesuatu reka bentuk. Kemudian kita akan tengok kepada invensi dan inovasi dalam reka bentuk terkini. Okey, dalam reka bentuk akan terus berkembang selagi manusia mempunyai kehendak. Tetapi manusia itu tidak dibenarkan mencipta sesuatu yang bercanggah daripada norma masyarakat, budaya dan juga agama. So, reka bentuk ini mencakupi pelbagai bidang tetapi ada 2 sahaja yang kita akan tengok iaitu daripada segi telefon pintar pengesan gempa bumi. Okey, invensi dan inovasi ini dia ni
bila kita buat sesuatu produk, kita tidak boleh buat yang sesuatu yang bercanggah daripada norma-norma masyarakat. Sebab apa? Itu akan memainkan sensitiviti lah dari segi budaya dan agama. So dekat sini kita ada satu invensi inovasi yang terkini, iaitu telefon pintar pengesan gempa bumi. Okey, dia ni dipanggil sebagai MyShake. MyShake. Aplikasi MyShake. Aplikasi ini dia akan tafsirkan aktiviti gempa bumi, dia akan anggarkan lokasi dan dia akan nyatakan magnitude pada masa sebenar in real time, yang mana dia akan sampaikan maklumat ni kepada pengkalan data pusat untuk dianalisis. Maksudnya kalau ada sesuatu gempa bumi, aktiviti gempa bumi yang berdekatan, handphone awak tu akan detect dan akan bagi informasi dekat awak. Di manakah lokasi tersebut dan magnitude dia bila kat mana, magnitude dia pada masa bila dan berapa minit dia akan gempa bumi itu akan menyebabkan bergoyang lah. Lepas tu dekat situ maklumat tersebut akan dihantar kepada pengkalan data untuk penyelidik dianalisis dengan pantas. Itu adalah salah satu contoh inovasi. Kemudian kita ada juga pengesan ergo sensor. Ergo sensor ini dia akan menunjukkan kedudukan badan kita lurus ataupun bengkok, sebab nak elakkan kita daripada sakit punggung, pinggang, mata menjadi letih, dan alat ini akan memaparkan pada komputer masa yang sesuai untuk kita berdiri atau berehat untuk memutuskan bekalan elektrik secara automatik jika anda tinggalkan skrin. So dekat sini kita ada bila kita nak duduk dekat depan laptop, kena ada satu posisi yang bagus, yang mana kita tidak digalakkan melihat laptop dengan jarak yang terlalu dekat. Sepatutnya digambar cikgu kat sini. Tapi awak boleh tengok buku teks muka surat 26. Gambar yang mana orang tu duduk dekat atas kerusi yang support dia punya badan dan mata dia melihat skrin dengan aras mata yang betul. Itu adalah invensi dan inovasi dalam reka bentuk. Mungkin ada reka bentuk terkini yang kita tidak tahu dan mungkin kita akan tahu. Contohnya yang cikgu tahu, kita ada satu robot yang dimasukkan dekat Malaysia tau. Robot ini dia akan detect leaking dekat company, dekat kilang. Robot ini dipanggil sebagai war dog. War dog. So dekat situ dia akan memudahkanlah kerja manusia. Sebab apa? Sebab manusia ini tidak boleh detect leaking ni menggunakan mata kasar. Macam robot tu dia boleh detect. Nampak tak? Itu adalah salah satu invensi dan inovasi yang dimasukkan dalam reka bentuk yang terkini. Okey. Kita tengok sebagai rumusan. Kita dah cover hari ini 3 subtopik, iaitu definisi, aplikasi dan juga invensi dan inovasi dalam reka bentuk terkini. So, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bye!